Hai, hai. Nama saya Nis dan hari ni kita nak cakap pasal plant meal dan situation masa tengah PKP kat Malaysia ni. So hari tu saya ada beli online pokok lah. Tapi ni pokok biasa je. Sini ada satu succulent kot. Saja je kita nak beli sebab macam boring. Dah lama tak boleh pergi nursery kan. Tapi nak beli apa succulent ke cactus ke selalunya macam kebanyakannya saya dah ada. So, saya tak suka beli yang saya dah ada. So, nak cari yang belum ada tu susah. So, dah hari tu tengah rasa macam, jomlah try pokok biasa. Tengok macam mana dia orang pack. Tak tahulah, patutnya pack macam ni ke ataupun macam lain ke, tak tahulah. But anyway, since masa order tu 15 hari bulan, sampai hari ni lah 21 hari bulan 4 April. So lebih kurang 1 minggu lah. So sebab itulah rasanya hari ni nak cakap satunya pasal plant meal dan juga pasal PKP when it comes to online buying jugalah. So selalu ramai yang tengok ni kebanyakannya macam customer saya sendiri kan. Jadi korang pun macam beli online lah maksudnya kan. Sebab saya jual online je. Tapi itulah sebab sekarang ni sebab masa tengah lockdown ni situation dia macam lain sikit daripada masa sebelum kita lockdown. Jadi saya nak terangkanlah sikit kan apa benda kenapa dia macam tu. Jadi satu benda yang paling ketara lah masa tengah PKP ni, banyak orang tanya, satunya ship tak masa tengah PKP. Kita post tak? Ya, kita post. Tapi korang kena faham juga sekarang ni sebab basically kedai lain tak boleh nak buka kan. Boleh buka pun macam kedai supermarket ke apa ke, banyak barang yang tak ada. Jadi sambil-sambil kita cakap ni, saya buka lah. Jadi mestilah orang selalu nak cari barang tak ada. Jadi kenalah pergi cari online kan. Jadi online business sekarang ni tengah booming, in a way, tengah booming. Tapi korang kena faham juga yang berkaitan dengan online business ni, dia bergantung kepada postman. Jadi kalau pakcik postman tak boleh nak deliver, korang janganlah marah-marah seller. Sebab seller tak boleh nak buat apa-apa pun. Bukannya seller boleh apa-apa, dia boleh macam tolong checkkan je. Tapi tolong checkkan pun sama je macam korang check sendiri. Dia punya tempat nak tanya tu pun bukannya kita orang ada special line, special number boleh telefon tanya apa jadi dengan pokok ke, apa jadi dengan batu tanah pasu yang kita order kan. Jadi sama juga kalau korang pergi tanya sendiri. Dan memang situation dia setiap kali saya pergi hantar, oh my god, siapa punya idea pergi letak dalam plastik? Saya tak tahulah kalau pokok biasa okey ke tak, tapi kalau saya letak dalam plastik ni, entahlah. Rasa macam tak patut. I don't know. Saya tak pernah post pokok biasa, so I don't know. Anyway, setiap kali saya pergi hantar barang yang orang order kan, dekat post office, pos laju ke, dekat JNT ke, DHL ke, dekat MBE ke, inilah dia. Kat sana memang penuh kotak. Jadi kalau macam pos laju tempat saya tu, nak jalan masuk pun macam kiri kanan ada kotak. Jadi macam nak masuk tu pun macam cukup-cukup jalan je nak bagi pergi ke kaunter. Jadi memang penuh sangat-sangat lah. So korang kena faham-faham lah juga kan. Postman tu bukannya macam Superman. Dia nak hantar tu kadang-kadang tu mesti akan stucknya. Macam pokok ni lah kan. Pokok yang saya order ni, dia stuck dekat warehouse berapa lama. And jadi sabar je lah. Tak ada benda boleh buat kan. So itulah dia situasinya. Lepas tu kalau situasi dengan seller pula, macam kita orang
kita orang tak nak lah macam ada staff yang kena COVID kan. Jadi kita orang cubalah social distancing masa tengah masa tengah lockdown ni. So maksudnya cara kita orang buat social distancing ni ialah kita orang macam yang packing tiap-tiap hari seorang je yang packing. Selalunya bukan seorang tau, selalunya ramai-ramai. Jadi bila seorang je, maksudnya dia punya rate packing tu dah lambat lah kan. Taklah secepat yang sebelum ni. So kalau korang order hari ni, takkanlah kita orang nak hantar hari ni. Macam orang yang order semalam-semalam pun tak sempat nak sampai lagi dia orang. Semua orang pun rushing, tapi macam kita cubalah kan. Kita faham-faham lah juga. Bukannya apa, takkanlah kita orang nak ambil extra staff pun, mana boleh ambil extra staff. Dia orang nak kerja masa bila? Masa malam. Nanti kena tangkap kita orang pula yang kena bayarnya berapa dia orang punya saman sekarang ni. So tak boleh nak apa-apa. Dia punya rate, packing rate. Berapa laju boleh buat tu. Dah jadi macam separuh. So what to do. Lepas tu satu lagi yang korang mungkin tak tahulah. Sebab disebabkan oleh PKP ni, kurier semua pun tutup awal. Jadi kalau korang order pukul 2, jangan ingatlah kita orang akan pre-pack pergi hantar. Ataupun even pukul 8 pun kita orang takkan buatnya. Tak tengok dah. Sebab kenapa dia orang tutup awal. Dia orang tutup sekarang ni, kalau pos laju tutup pukul 3. JNT kalau silap 4.30. Yang tempat saya ni pergi MBE, kalau silap pukul 4 dia tutup. So memang awal. Kalau pos laju selalunya kita orang saya target lah dalam pukul 2 tu kena keluar dah. Barang semua duduk dalam kereta untuk pergi hantar. Jadi bila sampai post office tu mungkin 2 suku ke kan, 2 suku 2.30 macam tu, dia orang dah siap tutup shutter dah tau. So memang dia orang tak nak orang datang lagi lah. Sebab memang kalau extra business pun buat apa, dia orang tak ada tempat dah nak letak. Kiri kanan kan dekat luar tu dia orang letak semua bungkus-bungkus barang-barang semua. Lepas tu scan lagi lah lambat. Ada yang tak scan hari tu pun, esoknya baru dia scan. Jadi macam kalau korang tengok saya cakap hari ni hantar patutnya, tapi tengok tak ada pun, kemungkinannya mungkin dia tak scan lagi lah. Nak buat macam mana kan? Bukannya kita boleh macam paksa dia pergi scan cepat-cepat sangat. Dia pun ada kerja lain juga. Orang lain pun nak cepat juga. So sabar je lah. Tak boleh nak buat apa-apa. So anyway, itulah antara sebabnya kenapa macam lama lah juga sejak last video yang saya post. Sebab memang kebelakangan ni memang order memang makin banyak, tapi barangnya tak masuk. So kejap lagi kita orang pun cuti jugalah. Nak buat macam ni. Because sebab PKP kan, saya tak boleh nak keluar pergi ambil barang supply baru. Supplier tak boleh nak hantar barang kat saya. Jadi nak buat macam ni. Apa yang ada kita jual lah. Kalau tak ada, habislah. Sold out lah. So anyway, inilah satu-satunya succulent yang saya beli hari ni. Yang ini ialah Portulaca molokiniensis variegated. Nampak ke variegated dia? Dia yang biasa punya saya ada dah. So hari tu tengah fikir-fikir nak beli apa. Macam tengah gian kan. Sebab dah lama tak pergi nursery. So fikir jomlah beli Portulaca ni. Dah ada nampak tu. Beli je lah. And this one Fittonia sebenarnya saya tak pernah ada. It's weird. Dulu saya ingat kan Fittonia ni macam succulent.
Tapi macam bila saya dengar cara jaga dia tu macam tak succulent pun. Tapi sebab apa selalunya macam kalau siapa yang jual cactus dengan succulent, dia macam ada jual juga Fitonia, tak tahu kenapa. So saya ingatkan yang itu succulent juga. So punya dia bukan. So janganlah pergi layan dia macam succulent. Nanti karang mati dia. Yang saya tahunya dia macam kena macam shade, lepas tu dia suka air lebih. So I guess tanah biasa boleh pakai, and then jangan bagi direct sun. Lepas tu satu lagi is this one, money plant. Money plant enjoy. Dia macam apa? It's normal, tanah-tanah semua merata. What to do? But itulah apa? Kalau siapa yang macam baru lagi nak try tanam apa-apa kan, money plant is salah satu pokok yang paling senang setahu saya lah. Dia macam apa, tapi korang kena ni lah, rajin nak siram lah kan. Tak boleh lah kalau pergi siram sekali seminggu, rasanya tak mati lah ni. Kalau nak senang, money plant ni dia bagusnya dia boleh kita macam potong batang dia kan, lepas tu letak dalam air, so dia akan keluar akar. Jadi korang tak payah nak siram lah kan, macam tu kan. Tapi kalau letak dalam air pun korang kena selalu tukar air jugalah. Kalau tak, air tu dia jadi apa panggil tu, yang hijau-hijau tu. So eloknya tukarlah air, janganlah tak tukar. Kalau tak tukar nanti karang apa pula, dah tak cantik dah. So bagi dia air fresh. Kalau tak nak tanam pakai tanah kan, boleh lah pakai macam tu. Oh, dah ada matahari pula. Oh, cerahnya. Tadi macam nak hujan, sekarang dia pun matahari, cerah gila. Oh, okay. Anyway, so masa tengah PKP ni, saya tahulah, saya faham lah ramai yang tengah boring, tak ada kerja kan. Ramai yang duk fikir macam mana nak buat ni, duit tak masuk, tak boleh nak pergi kerja. Actually situation kat Malaysia ni tak adalah teruk sangat. Kalau saya tengok, kalau macam kat US tu, dia orang antara yang paling teruk kena COVID ni. Tapi dia orang ni macam entahlah, tak sedar ke apa, tak tahulah. Sibuk nak pergi kerja. Lagi sanggup apa dapat corona, dapat COVID just because dia orang nak kerja. So macam tak ada akal ke apa. Memang satu dunia dia pergi kena kan. Dia orang ingat macam entahlah, dia orang ni sebab macam satu island besar something. So terpisah sikit dengan dunia luar kan. So dia orang ingat macam dia orang je kena ada konspirasi untuk bagi dia orang apa macam tak keluar negara ke apa ke, I don't know what. But dia orang ni macam fikir dia orang je yang kena ke apa ke, tak tahulah tu. So dia ingat macam apa COVID ni macam tak betul ke. Actually apa, kalau dapat tu tak apa je, hidup je or something. Padahal dia orang macam antara yang paling teruk. Apa, death rate pun macam banyak gila. Tapi dah duk cakap pasal nak buka negara, buka border. Macam kalau dia orang buka border macam tu, saya rasa elok Malaysia jangan bagi siapa daripada US masuk lah. Tak kisahlah berapa banyak duit dia orang bawa. Sebab nanti kadang kita pula pergi PKP lagi sekali. Aduh, pening kepala. Anyway, dah apa, matahari dah terang gila. I'm not sure apa jadi dekat screen tu. Tiba-tiba matahari okey pula. Tadi macam nak hujan. Anyway, itu je untuk hari ni. Bye. Bye.